Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala. Selamat kita berjumpa pada petang ni dalam majlis membaca kitab Idah. Idah iaitu rahsia ilmu para awliya. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mohon reda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kitab yang kita nak baca ni walaupun nampaknya tipis, tapi adalah kitabnya ni besar lagi mendalam ilmu para wali. Maksudnya satu batch demi satu batch. Khatam di sini, buka di sini. Khatam di sini, buka di sini. Kitab ini senantiasa menjadi kitab regular dia. Menjadi kitab kemestiannya Imam Haddad dia. Kitab yang apabila kita baca dapat menyentuh kalbu kita. Sudah tentulah kita kalau baca kitab ini dengan hati kita yang banyak dosa, dengan hati kita yang banyak main-main, dah tentu kadang-kadang tak faham langsung. Dan kalau faham pun tak sama faham dengan kalau hati kita bersih, lagi dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah ampun segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Ta'ala tetapkan iman kita. Semoga Allah Ta'ala meridai kita. Semoga Allah Ta'ala pandang kita senantiasa. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita senantiasa. Semoga Allah Ta'ala betulkan kita. Semoga Allah Ta'ala ubahkan kita dapat menjadi hamba yang baik. Dapat hamba jadi hamba yang patuh kepadanya. Hamba yang taat kepadanya. Supaya Allah Ta'ala lunturkan segala kepalsuan kita. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita hamba yang tulen, hamba yang sejati, hamba yang taat kepadanya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya kita dapat jadi hamba yang baik, yang sebenar-benar baik, bukan hamba yang hanya macam baik tetapi sebenarnya belum baik. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita mengaku segala kesalahan kita, kita malu atas segala apa yang telah kita buat. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala agar maaf segala kesalahan kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, yang mana cakap kita jauh-jauh lagi baik tetapi perilaku kita sebenarnya jauh-jauh daripada apa yang kita cakapkan. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Astaghfirullahal azim. Bagaimana selalu kami bincangkan sebelum ini dalam dewasa ni, kita bingung nak ngadap hari-hari masalah macam mana. Ramai orang bertanya apa amalan patut kita buat, apa patut kita baca. Maka suka saya pesankan pada diri saya dan kepada tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, sedikit amal beserta suci daripada dosa itu jauh lebih berkesan daripada banyak kita amal tetapi kita iringi dengan berbagai-bagai dosa. Itu sangat-sangat disuka, bukan jauh, bukan tak hampir pada Allah Ta'ala, bahkan disukai oleh syaitan. Sebab yang sedemikian itu tak ada mana akan timbul kesannya. Tak akan mana boleh timbul kesannya, ya. Jadi kita bersihkan diri kita daripada dosa itu jauh lebih baik daripada kita hendak banyak beramal tetapi dalam waktu yang sama kita nak jauh daripada Dajjal tetapi kita ladeni syaitan. Kita tak nak jadi pengikut Dajjal tapi kita taat kepada iblis. Na'udzubillah min zalik, ya. Maka segala apa yang amal kita lakukan itu bahkan ditepuk tangan oleh mereka. Bahkan jadi kita masih membership dengan mereka. Itu sebagai sign membership kita, sebagai yuran. Setiap dosa kita yang kecil itu menjadi membership, yuran membership kepada golongan iblis setiap hari. Maka dia tak heranlah, walau kau buat banyak amal sekalipun, kau masih tetap member kami dengan kau bayar yurannya hari-hari dengan dosa-dosa yang walaupun kecil tetapi dikekalkan, itu lebih lagi disuka. Sebagaimana amal yang disuka oleh Allah Ta'ala ialah kekal walaupun sedikit. Begitu juga dosa yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah dosa yang kekal walaupun sedikit. Begitulah juga amalan yang paling dibenci oleh iblis ialah amalan yang kekal walaupun sedikit. Dan dosa yang disukai oleh iblis untuk kita lakukan cukup untuk menjadi yuran keahlian dia. Kalau kita melakukan dosa walaupun kita rasa kecil tapi tak kecil sebetulnya, ya. Kalau kita dah lazimkan hari-hari dan menjadi kebiasaan kita, itu bukan dosa kecil tu, ya. Itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka cukup sebagai yuran keahlian kita dengan kita melakukan dosa-dosa yang walaupun kita sangka kecil tapi hari-hari kita buat tanpa kita sedar, itu dosa besar namanya. Dah cukup besarlah dosanya, ya. La haula wala quwata illa billah. Dengan orang-orang alim, orang-orang saleh, ya. Banyak dengan nasihatnya, banyak dengan pesannya. Kita jangankan kata nak macam mereka, kita masih dengan dosa kita, masih dengan main-main kita, masih dengan cuai kita, ilmu jauh kita dengan orang alim, akhlak kita jauh kita dengan orang saleh. Dahlah tak begitu, kepingin nak jadi macam mereka tetapi dosa kita masih banyak lagi. Minta ampun pada Allah. Hanya Allah saja boleh tolong kita. Hanya Allah Ta'ala saja boleh mengeluarkan kita, melepaskan kita daripada segala
segala apa keterperangkapan kita dengan segala perilaku kita. Kita mohon pada Allah Ta'ala supaya kita dalam menempuh sebelum kita mati ni sempat kita taubat, sempat kita berpaling daripada segala kemaksiatan dan dapat kita pegang kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Jangan Allah Ta'ala berikan kepada kita kecuali lisan yang benar daripada hati yang benar. Sambung kitab Idah kita sampai ke surat 77. Dah jauh juga ya. Rasa macam baru berapa hari kita buka kitab ini, tetapi rupanya dah jauh juga. 77 sampai baik. Masih dibincang lagi tentang perkara sombong ya, kibir, membesarkan diri. Baik, kita ulang lagi. Tajuknya banyak berhubung kait dengan apa-apa kitab-kitab yang kita baca apa belakangan ni, kitab apa Mukasyafatul Qulub kita, kitab Miftahus Sarair kita. Kibir, membesarkan diri ya, membesarkan diri. Kita rasa diri kita 1 poin saja lebih daripada orang lain, 1 poin saja. Itu sudah namanya takabur. Ya, ataupun orang lain 1 poin dalam bidang apa sekalipun lah, bidang masak ke, bidang selendang syal dia ke, bidang cakapan dia ke, bidang apa sajalah kita rasa orang lain 1 poin kurang daripada kita, itu sebenarnya takabur. Itu cogan kata iblis, ana khairun minhu. Na'udzubillah, berlindung ya. Tidak ada satu makhluk, ingat tuan-tuan ya, pegang, ingat status kita. Bukan hanya pakai cogan kata ini, tapi ingat, itulah kita. Bahawasanya kedudukan kita sekali, di kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kita di kalangan yang mana tuan-tuan? Di kalangan yang tinggi ke di kalangan yang rendah? Kita bukan di kalangan yang rendah. Bahkan kita bukan yang paling rendah pun. Bahkan kita ini, kita kena tahu, sedar itu kita sebenarnya, kita adalah paling jauh ke bawah daripada yang paling rendah. Itulah kita. Yang jauh ke bawah daripada yang paling rendah, itulah kita. Semua manusia, semua makhluk baik. Yang ada orang kita cakap begini, dia bilang, Ustaz, sekali betul-betul kita dijadikan Allah Ta'ala yang paling rendah. Maknanya kalau kau rasa gitu, bermakna kau rasa kau tak cukup rendah tau. Sehingga kau takut dengan perasaan gitu kau rendah. Memang kita paling rendah. Memang kita paling rendah, kita memang paling hina. Itu urusan kita. Naik tak naik, tinggi tak tinggi, itu urusan Tuhan. Urusan hamba kena pandang diri dia serendah-rendahnya, sekotor-kotornya, sejijik-jijiknya. Ini kuntu minaz zalimin. Zalim tu apa? Zalim tu kan jahat. Zalim tu apa? Zalim tu kan tak menunaikan hak. Zalim tu apa? Buat benda yang tak patut. Daripada orang yang zalimin. Kalau kita tak merasa diri kita gitu, maknanya kita tidak betul mengartikan ini kuntu minaz zalimin kita. Memang kita sangat kotor, sangat rendah. Sebab itu ya, subhanallah, ni kita buka sedikit rahsia ya. Sebab itu para wali-wali ya. Tapi kita buat gini bukan kerana kita nak jadi wali ya. Kerana memang kita memang rendah. Sebab itu wali-wali Allah Ta'ala berikan mereka ketinggian-ketinggian. Kenapa? Mereka membukakan, mempositionkan diri mereka dengan serendah-rendahnya. Mereka bukakan diri mereka itu serendahnya, aibnya depan Allah Ta'ala, serendah-rendahnya. Dia buka, aku kotor, aku jijik ya Allah, aku jahat ya Allah. Dia bukakan dirinya dengan serendah-rendahnya. Maka dia sanggup buka, Allah pun sanggup buka. Mereka buka dengan kerendahannya. Di sisi mereka buka kerendahannya. Di sisi Tuhan buka dengan ketinggiannya. Di sisi Tuhan buka dengan ketinggiannya. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, tidaklah seorang itu apabila dia merendahkan akan dirinya, kecuali Allah Ta'ala akan naikkan dia. Allah Ta'ala akan naikkan dia. Ya. Tapi kita bukan merendahkan diri pasal kita nak jadi naik. Biar aku konon-konon jadi saleh, konon-konon aku orang tawaduk. Kerana memang kita adalah rendah. Satu lagi kita kena jaga dalam kita nak rendahkan diri kita, tuan-tuan sekalian. Tak boleh kita rasa, apa tahu. Contoh cakap, kita sebagai orang-orang atasan, bos, manager, umpamanya, director. Kita kena merendahkan diri dengan pekerja-pekerja kita, orang-orang bawah, orang kilang. Betul tak cakapan itu? Salah, bahkan berdosa besar anda kalau cakap begitu. Siapa bilang kita perlu merendahkan diri? Kalau kita rasa kita perlu merendahkan diri, itu bermakna kau masih rasa kau high tau, sampai kau perlu merendahkan diri kau. Kita tak perlu merendahkan diri kita. Kita hanya perlu menyedari bahawa kitanya dengan staff kita semua, kita dah memang sedia paling lebih rendah pada mereka. Tak perlu nak merasa kita tak perlu nak merendahkan diri kita. Bahkan kita rasa bahawasanya setiap orang tu lebih tinggi pada aku, walau kuliah aku sekalipun. Kita sebagai ustaz-ustaz, sebagai imam-imam, ya, kita kena merendahkan diri dengan jemaah kita. Berdosa kau cakap begitu. Seolah-olah mereka rendah, kau tinggi, hanya kau yang merendahkan dirimu. Tidak, jauh sekali. Bahkan mereka dengan kita, semuanya tu adalah jauh lebih tinggi daripada kita. Ya. Kalau ditanya kita secara spontan, ditanya antara kita dengan siapa? Antara kita dengan Cina jual babi. Selalu saya contohkan Cina jual babi sekalipun lah ya.
Dah lah, Cina jual babi pula. Ya, ada sini siapa suka, ada sini ada meniaganya jual babi. Jauhkan sekali pada Allah Ta'ala. Dah lah, Cina jual babi. Kita dengan Cina jual babi, siapa lagi mulia? Ni tegak-tegak cakap lah. Tak payah nak selindung-selindung lah. Kita dengan tak payah taruh apa orang jual kacang putih ke apa. Paling teruk sekali lah. Cina jual babi lah. Perniagaan paling tak suka kita, ya. Kita dengan Cina jual babi, siapa mulia? Kalau kau teragak-agak, siapa yang mulia? Jangan. Itu takabur. Spontan kena cakap dia lebih mulia pada kita walau dia Cina jual babi sekalipun, ya. Bukan bermakna kita jumpa dia kena salam cium tangan dia, bukan bermakna kita kena jadi kuli dia sama-sama jual babi. Dalam arti kata memang dia kita pandang dia tidak hina pada kita dalam sudut dia tidak ada dosa yang ada pada kita dan kita pula tidak ada amalan yang ada pada dia. Cukup itu untuk kita tahu bahawasanya kita lebih rendah daripada dia. Dia tidak ada dosa yang kita ada, ya. Tak sebanyak sedikit kita ada dosa. Saya ni nak pergi kuliah. Saya ni mengajar. Saya ni baru balik umrah. Kan riak tu namanya. Cina jual babi ada dosa tu tak? Dia ada cakap dengan kawan dia, wah sudah mau pergi umrah. Wah pandai baca Quran. Dia tak ada dosa tu tau. Cek dalam rekod dia. Dia tak ada dosa tu. Dosa kafir dia macam mana? Sekarang. Besok Tuhan kasih hidayat. Islamlah dia. Engkau Islam. Sekarang. Besok. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ya. Begitu, ya. Habis dia tak ada dosa yang ada pada kita, itu confirm. Tapi dia ada amal yang kita tak ada. Amal apa? Ya adalah. Tak mesti dia lapor dengan kita apa yang dia buat. Ya tidak. Entah dia walaupun Cina sekalipun sayang kucing dia. Tak pernah tendang kucing kasih makan, tak tinggal umpamanya. Walau Cina sekalipun taat dengan mak dia, kita pun tak taat dengan mak kita sebegitu umpamanya, ya. Tak ada lebih baik dari sudut itu. Tak akan itu markah-markah yang bila-bila Tuhan boleh ampunkan dia, beri dia taufik hidayat, sebelum dia mati dia syahadat masuk syurga bulat-bulat. Maka jangan kita sangka, kita ingat dalam bab ini Imam Habib Abdullah Al-Idrus, dia test anaknya Abu Bakar Andani, ya. Dia test anaknya. Tadi kita tutup tingkap pasal silau baru lepas sebelum asar. Ini sekarang matahari dah jatuh, dah tak silau sangat, dah boleh naikkan. Silau tak silau sangat dia. Masih nak turunkan. Boleh, ya? Boleh, ya? Baik. Baik. Apa? Nak test anaknya. Kau keluar, kau cari satu saja makhluk Allah yang lebih hina dari engkau, 1 poin. Cari. Dia nak tengok anak dia. Dari kata dalam hati anak dia tak susahlah. Dia Sayyid Al-Idrus, adalah juga ladang kebun, adalah juga, dan orang minta bantuan dengan mereka banyak, minta nasihat dengan mereka banyak, murid bapaknya banyak, murid dia pun ramai juga. Macam tak susahlah nak cari orang yang 1 poin, yang ke 1 poin, banyak poin lebih rendah daripada dia. Tapi dia bilang ini setakat ilmu Allah yang beri. Macam mana aku nak rasa aku yang lebih mulia pada dia sedangkan Allah yang beri pada aku? Kalau patut aku nak rasa mulia, Allah yang mulia bukan aku. Ini harta dunia tak ada nilai. Kemudian dia jalan. Okeylah, kalau gitu tak ada satu orang kampung dia lebih hina pada dia. Walau lebih miskin, walau tidak sealim keluarga dia sekalipun. Jalan lagi sampai jumpa orang kafir. Dia bilang setakat ini iman. Sekarang dia kafir, aku beriman. Besok lusa, akhir hayat, tak tahu macam mana. Orang kafir pun dia tak berani mengatakan bahawasanya orang kafir tu lebih hina daripada dia. Jalan sampai jumpa haiwan. Sampai last jumpa anjing. Wahai anjing, jauh, dia menyerantau jauh. Wahai anjing, rasanya kau lebih hina pada aku lah, kau najis, mughaladzah. Sentuh kau kena sertu, sentuh aku tak kena sertu. Okeylah, layaklah aku bawakan kau depan ambahku. Dia tengah jalan, dia tambat anjing tu bawa jalan, dia tengok, wahai anjing, kau setakat najis saja. Wahai anjing, yaumil mahsyar nanti kau jadi tanah tau. Aku belum tahu. Kalau aku lulus, maka aku sembrang sirat, baru ketika itu aku lebih baik pada engkau. Tapi kalau aku jatuh, kau setakat jadi tanah, tapi aku jadi bakaran api neraka. Macam mana aku nak bilang kau lebih hina pada aku, ya anjing? Sedangkan aku belum tahu kedudukan aku dengan kau macam mana yaumil mahsyar. Hatta engkau pun aku tak berani nak cap sebagai yang lebih hina pada aku. Lepaskan anjing tu. Pulang, ngadu dengan abahnya. Bagaimana dapat? Begini abah, tidak ada abah, bawa talinya saja. Ini ceritanya. Alhamdulillah, tidak ada, ya. Mau hati-hati tuan-tuan sekalian, hatta haiwan sekalipun. Seorang orang ahli ibadat lah, nak pergi masjid dah dengan jubah serban dia semua. Jalan dekat pasar ada anjing.
nampak anjing dia sing-sing baju dia tengok. Anjing tengok dia, anjing kecil hati. Allah, hati-hati ya. Anjing katak tengok ngada-ngada setakat serban aja besar. Oh, zikir pun kurang. Alah tengok action konon alim Quran, bukan aku tak tahu. Dari rumahnya banyak setan turun masuk hari-hari. Allah. Alah ustaz konon dari rumahnya tak malap, tak nampak cahaya ibadat pun. Allah, takut tak malu tak agak-agak kalau katak templak kita begitu. Orang ni kat pasar dia sing-sing baju dia. Anjing tengok, anjing kecil hati, anjing komplain dengan seorang wali Allah. Kau bilang sama dia, kalau najis pada badan aku ni pun boleh cuci dengan sertu lah. Tapi najis sombong dalam hati dia tu payah nak luntur lah. Allah, anjing cakap begitu dengan dia, tuan-tuan sekalian dia. Malu ya. Kita ni kalau kat sini, kita kat Batu Pahat, kebun-kebun banyak babi. Hati-hati kalau nampak babi. Kalau nampak babi, kau tengok babi jangan ketawakan, jangan apa semua. Nampak babi, hati-hati. Jangan sampai babi tu toleh sudah. Dia toleh tengok kau, dia geling aja. Habislah kau. Bermakna babi pun tengok kau manusia. Takut kau tuan-tuan sekalian, kalau nampak babi kena takut dia. Wahai babi, aku seram kau tolak. Kau macam mana kau punya penilaian pada aku, wahai babi? Saya minta maaf, ini kita sedikit syarahkanlah mukadimah bagi sifat kibir ini ya. Nauzubillah, jangan rasa bahawasanya diri kita ini mulia dengan walau siapa pun. Jangan kau bilang, alah kayak gitu aku 10 kali boleh bikin lagi baik. 1 kali kau dah bilang tu pun dah takabur. Ini kan pula 10 kali. Jangan sekali, jauh-jauh sekali.